Tuhan sekalian alam, selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada waktu-waktu yang sangat terbaik, kerana kita berada pada 10 akhir Ramadan dan kita berada dalam mod mencari Lailatul Qadar yang kita dah bincangkan pada Jumaat yang lepas pada siri kuliah kita yang terakhir tentang surah Al-Qadar, memburu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dia bukan sama dengan 83 tahun 4 bulan, dia lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Lebih baik tu lebih banyak mana kita tak tahu. Lebih banyak mana kita tak tahu. Lebih sekali ganda, lebih 2 kali ganda, lebih 3 kali ganda. Wallahu ta'ala alam. Jadi mudah-mudahan kita tetap terus berusaha meningkatkan semangat dan juga tenaga untuk melakukan amal ibadah sepanjang 10 akhir Ramadan. Termasuklah juga kita meneruskan siri tadabbur kita. Walaupun kita sedar, kita faham, kadang-kadang ngantuk dah masa ni. Hak yang pukul 3, mungkin pukul 2.30 dah bangun dah. Lepas tu salat subuh lagi, lepas tu nak mengaji lagi. Tapi tak apalah, tahanlah sebentar, kerana ini waktu-waktu yang terbaik. InsyaAllah tak akan rugi orang yang berusaha sepanjang malam, tak akan rugi orang yang berdampingan dengan Al-Quran, kerana ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala tersangatlah besar dan tersangatlah banyak. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita teruskan lagi siri tadabbur kita dari surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98 dalam juzuk yang ke-30 pada muka surat 598. Baik, kita baca surah Al-Bayyinah dan juga surah Az-Zalzalah, insya-Allah. Surah Al-Bayyinah dan juga surah Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة والمشركين في نار جهنم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما
ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Kerana nikmat Al-Quran ni banyak sudut, banyak sangat sudut kenikmatan Al-Quran. Biasa kita seronok baca Quran bila kita dengar bacaan yang bertajwid. Sebab memang Al-Quran ni dari sudut bacaan dia indah. Kita ada tarannum, kita ada bacaan mujawwad, kita ada orang dengan bayatinya, dengan macam-macam jenis lagu lah. Kita pun tak tahu nak sebut lah. Cuma nak sebutnya, satu, indahnya Quran dari sudut bacaan. Yang kedua, indahnya Quran ni dari sudut makna dia. Makna dia yang indah. Sehingga kalau orang baca Quran, memahami maknanya, dia dapat dua bentuk keindahan. Satu, dia nikmat daripada sudut indahnya bacaan. Yang kedua, dia dapat nikmat indahnya makna-makna Quran. Sebab tu bila kita tengok orang yang baca Quran dengan faham, padahal kita baca juga ayat yang sama, tapi bila dia baca, mengalir air mata dia, mengalir air mata dia. Dan sehingga termasuklah daripada kesan Al-Quran pada hati seorang hamba yang baca Quran ialah mengalirkan air mata. Tapi mengalirkan air mata ni dia tak boleh dengan indahnya bacaan saja. Indahnya bacaan kita pun dengar dia buat lagu sedih, setakat lagu sedih macam tu lah. Tapi kayak indahnya makna dia, itulah yang menyentuh hati dan menyebabkan air mata mengalir. Pagi tadi kebetulan kita solat, imam tu baca Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Kita dah baca ayat tu biasa dah, surah Kahfi je dah baca tiap-tiap minggu. Tapi bila orang yang tu baca menangis, kita pun dengar Allahu Akbar, malu kita. Pasal apa dia menangis, kita tak menangis? Kenapa dia menangis, kita tak menangis? Pasal dia menikmati makna ayat tersebut, sedang kita belum belum berpijak pada maknanya yang sebenar. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita nikmat memahami Quran sebagaimana selama ni kita dapat menikmati keindahan bacaan Al-Quran. Sehingga bila kita dapat nikmat memahami Quran dalam solat, di situlah waktunya kita kalau kita semayang dengan qari-qari yang hebat, bila dia menangis kita pun ikut menangis kerana fahamnya kita dengan bacaan dia. Jangan sampai kita menangis kerana bukan sebab makna, menangisi diri sendiri sebab tak faham. Ada juga menangis gitu, akhir sekali menangis juga dia. Apa-apa, mu sedih apa? Aku bukan sedih ayat Quran tu, aku sedih aku yang tak faham ayat tu. Sedih jugalah. Benar? Mudah-mudahan Allah merezekikan kita memahami Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ni maksud dia bukti yang nyata. Dan kebanyakan surah-surah pendek ni dia ajar cerita formula agama. Formula, kita guna istilah formula. 2 campur 2 keluar jadi 4. 2 tolak 2 keluar jadi 0. 2 bahagi 2 keluar jadi 1. Sama ada nak tolak ke, nak kali ke, nak bahagi ke, nak campur, itu nama dia formula. Kalau begini formula dia, natijah dia akan jadi macam ni. Agama ni ada formula dia. Kalau taat kepada Allah akan jadi macam ni. Kalau tak taat kepada Allah akan jadi macam ni.
Nak taat kepada Allah, macam mana sifat dia? Apa benda yang kita nak kena buat? Apa benda yang kita nak kena tinggal? Semuanya ada formula dalam agama. Kerana agama ni tidak datang dengan hawa nafsu, sebaliknya agama datang dengan bukti yang nyata. Inilah yang dimaksudkan dengan al-bayyinah, bukti. Sesuatu yang nak dikatakan sebagai agama kena ada bukti bahawa dia agama. Allah mengajarkan kita formula ni. Sesuatu yang nak jadi agama kena ada bukti bahawa dia agama. Kita nak beli tanah, kita kata ni tanah ni saya punya. Mana bukti tanah ni awak punya? Kita buat keluarkan geran. Ni geran nama saya. Kita pergi kat kereta kita, kereta ni pun saya punya. Mana bukti kereta ni awak punya? Dia buat keluar geran. Ni dia. Dalam agama, mana bukti benda ni agama? Al-Quran datang sebagai bukti agama. Hadis datang sebagai bukti agama. Kerana agama dibuktikan dengan hujjah, bukan dengan hawa nafsu. Allah ajar kita macam tu. Baik, apa kata Allah Azza wa Jalla? Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang yang kafir daripada golongan ahli kitab. Ahli kitab ni siapa? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin. Sama ada ahli kitab, sama ada musyrikin, mereka ni orang-orang kafir. Jadi apa yang Allah Ta'ala nak cerita? Mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Orang nak pindah agama ni kena ada bukti yang nyata. Baik Yahudi, baik Nasrani, baik musyrikin, dia tak akan tinggalkan kepercayaan dia sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa dia bukti yang nyata tersebut? Allah Subhanahu wa taala kata, Rasulun minallah. Bukti itu ialah Rasul yang Allah utuskan. Dan Rasul tu bawa apa? Yatlu suhufan mutahharah. Dia membaca kitab atau lembaran-lembaran suci Al-Quran. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti kepada agama ini. Dengan bawa Quran, Rasulullah datangkan hujjah kepada orang musyrikin bahawa aku adalah Rasul dan Allah adalah pencipta sekalian alam, dan Allah berkehendak begini dan begini, begitu dan begitu. Allah berkehendak berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Jadi Allah ajar kita dalam beragama, cari bukti. Cari bukti, hujjah. Al-bayyinah. Kamu kata ini agama, mana bukti dia? Mana hujjah dia? Bahawa dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kata, okey, kita baca begini macam ni, ada kelebihan dia khatam Quran 10 kali. Kita tanya dia, mana bukti kita baca surah ni sekali, pahala dia sama dengan khatam 10 kali? Mana bukti? Kalau kita kata baca qul huwallah 3 kali menyamai khatam Quran 1 kali, mana bukti? Oh, kita kata boleh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata qul huwallahu ahad menyamai 1/3 Al-Quran. Dalam agama kena formula dia, agama kena ada bukti. Bukan agama tu datang dengan sangkaan dan hawa nafsu. Okay? Kita pun kalau masuk dalam mahkamah nak buktikan sesuatu macam-macam kena bawa penghujah.
Dalam soal urusan dunia pun kita minta bukti, apatah lagi dalam soal akhirat. Dan bukti dalam agama mesti datang dari Allah, bukan datang daripada kita, kerana agama milik Allah. Allah Subhanahu wa taala kata lagi, fiha kutubun qayyimah, dan di dalamnya terdapat isi kitab-kitab terdahulu yang benar. Maknanya Quran yang dibawa oleh Nabi bersama di dalamnya adalah kitab-kitab, isi kandungan kitab-kitab terdahulu yang benar. Yang benar di sini sudah disebut dalam tafsir laisa fiha khata', yang tidak ada padanya kesalahan sedikit pun, kerana dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala kata lagi, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, dan tidaklah ahli kitab itu berpecah-pecah, إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa makna ayat ni? Setelah datang kepadanya bukti, maka berpecahlah ahli kitab. Allah nak ingatkan kita macam mana sepatutnya kita berinteraksi dengan al-bayyinah. Orang dulu, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, mula-mula tak pecah. Setelah datang kepada mereka Alkitab, mereka berpecah. So kenapa mereka berpecah? Kerana sebahagian daripada mereka mengikut petunjuk kitab dan sebahagian mereka meninggalkannya, yakni tidak ikut. Jadi berpecah. Kalau semua ikut petunjuk, insya-Allah. Tapi masalahnya ada setengah ikut, ada setengah tak ikut. Dan sifat berpecahnya umat ni, umat akhir zaman ni, umat Islam, adalah sifat dia lebih dahsyat daripada orang Yahudi dan orang Nasrani. Sebab Nabi SAW kata Yahudi dia berpecah kepada 71 kumpulan. Nabi juga kata Nasrani berpecah kepada 72 kumpulan. Dan Nabi SAW kata umat Islam akan berpecah kepada 73 kumpulan. Lagi dahsyat daripada Yahudi, lagi dahsyat daripada Nasrani. Nabi bagi tahu. Nabi SAW kata lagi, semua yang pecah ni akan masuk neraka, kecuali satu je. Siapa yang satu ni? Al-bayyinah, orang yang ikut bayyinah. Sehingga dalam hadis Nabi SAW bila ditanya man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah SAW jawab, ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang selamat ialah orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Apa jalan Nabi? Ikut bayyinah. Apa jalan sahabat? Ikut bayyinah. Rasulullah tu sendiri bayyinah. Bayyinah, tahu bayyinah? Bukti. Ma ana alaihi wa ashabi, Rasulullah tu bayyinah. Orang yang ikut dia daripada kalangan sahabat, itulah yang orang selamat. Ini formula dalam agama. Allah Ta'ala nak suruh masuk dalam kepala kita. Formula beragama. Agama ni datang dengan bukti. Dan kalau kamu tak nak jadi seperti Yahudi dan Nasrani, kamu kena ikut bukti yang Allah Ta'ala datangkan. Apa dia? Rasulullah itu adalah bukti dia. Dan dia membawakan Al-Quranul Karim yang di dalamnya ada isi-isi kandungan yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu formula kita beragama. Nak cari benda dalam agama, kena kembali kepada al-bayyinah. Al-bayyinah apa? Bukti. Kata Allah Subhanahu wa taala lagi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka itu, yakni Yahudi dan Nasrani, adapun orang-orang kafir itu, mereka tidaklah diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas. Sembah Allah dengan ikhlas. Itu saja. Kita ni nak kena sembah Allah dengan ikhlas. Maknanya al-bayyinah yang datang ni tujuan apa? Bukti-bukti semua ni, datangnya sekalian Rasul, datangnya kitab, turunnya suhuf, semua bukti-bukti yang Allah datangkan ni tujuan dia supaya manusia menyembah Allah Tuhan yang satu. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata semua Nabi-Nabi ni yang diutuskan untuk sekalian umat, semuanya mengajak kepada beriman kepada Allah dan meninggalkan taghut, kesyirikan. Jadi Allah Ta'ala nak yang tu je, cari bukti untuk menyembah Allah satu-satunya. Hunafa. Apa maksud hunafa? Hunafa maksud dia semata-mata kerana menjalankan agama. Hunafa maknanya semata-mata, bererti ikhlas yang kita sebut tadi bersama dengan ikhlas ialah bersih dari syirik. Semata-mata kerana Allah bererti tidak ada sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi kita bila menyembah Allah, dalam masa kita menyembah Allah tidak boleh ada sekutu bagi Allah. La ilaha illallah wahdahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah satu-satunya. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, bagi Allah itu kekuasaan. Walahul hamdu, bagi Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan bagi Allah itu, dan Allah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi bukti yang datang nak suruh kita buat macam tu. Hunafa, bersih daripada kesyirikan, semata-mata Allah saja. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan bukti juga datang suruh kita salat, suruh kita tunaikan zakat. Semuanya datang dengan hujjah. Kalau orang tanya kenapa kita kena salat 5 waktu, ada hujjah. Siapa yang suruh? Allah. Melalui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tahu macam mana sejarah dia sampai naik ke langit Isra wal Mi'raj, ambil salat kefarduan, asal 50 jadi 5, kemudian turun balik difardukan salat. Kita tahu siapa yang perintahkan salat? Allah. Siapa yang perintahkan zakat? Allah. Siapa? Ada bayyinah, ada bukti yang menunjukkan Allah memerintahkan macam tu. So formula agama kena kembali kepada bukti. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah yang demikian itulah agama yang benar. So apa yang datang dalam Quran, apa yang datang melalui perintah Allah, itulah dia agama. Agama ni ialah apa yang Allah suruh, apa yang Nabi SAW suruh, jadilah dia agama. Apa yang Allah larang, apa yang Nabi SAW larang, jadilah dia agama.
Okey, agama tidak akan ada pada apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu formula agama. Al-bayyinah. Al-bayyinah bukti. Apa yang Allah suruh, agama. Apa yang Allah larang, agama. Apa yang Nabi SAW suruh, agama. Apa yang Nabi SAW larang, agama. Apa yang Allah Ta'ala tak suruh, apa yang Nabi tak suruh, tak akan jadi agama. Itu kaedah dia. Itu kaedah dia. Sebab tu orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani, punca dia jadi menyimpang ialah dia masukkan dalam kitab dia apa yang bukan dari Allah. Kitab dia seleweng, benda bukan datang dari Allah, dia tulis ayat tu, dia masukkan dalam kitab dia, lalu dia kata ini sebahagian daripada Alkitab, padahal bukan. Kenapa salah perbuatan itu? Kerana orang yang memasukkan sesuatu yang bukan dari Allah ke dalam agama Allah, bererti dia telah menyaingi Allah Ta'ala. Beza dengan pelaku maksiat. Okey? Pelaku maksiat dia mengingkari apa yang Allah Ta'ala suruh. Jadi dia ni pada peringkat dia orang yang melanggar undang-undang. Tapi kalau orang tu dia bukan sekadar langgar undang-undang, dia diubah undang-undang tersebut. Dia masukkan dalam kitab sesuatu yang tak ada dalam kitab asal. Mana satu lebih besar? Orang yang langgar undang-undang ataupun orang yang pergi pinda undang-undang? Benda yang asal tak boleh, dia jadi boleh. Dia pinda benda tu. Di sisi Allah, yang pinda ni lagi berat daripada yang langgar. Dan inilah yang kesalahan berlaku kepada Yahudi dan Nasrani. Dia pinda bayyinah Allah untuk mereka. Allah turunkan wahyu, Allah turunkan Taurat, Allah turunkan Injil sebagai bayyinah untuk mereka. Kita ada bayyinah? Ada. Bayyinah kita mana? Quran. Yahudi Nasrani dulu ada bayyinah? Ada. Bayyinah dia mana? Yahudi dapat Taurat, Nasrani dapat Injil. Tapi apa yang berlaku kepada bayyinah mereka? Mereka ubah dengan tangan mereka. Mereka masukkan dalam bayyinah keterangan itu apa yang bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu jangan main-main dalam bayyinah. Tak ada orang boleh ubah Quran, tak boleh. Dan tak ada orang boleh mereka. Dia kadang-kadang reka Quran orang dah tak mampu. Dia buat macam mana? Dia reka hadis. Reka hadis. Dia buat hadis palsu. Buat hadis palsu ni sama dengan perbuatan Yahudi dan Nasrani dulu. Pasal apa? Mereka mengubah bayyinah. Benda tak ada datang dari Allah, benda tak ada datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia reka biar jadi ada. Palsu. Sebab tu Nabi cukup marah orang yang macam ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas nama aku secara sengaja, dia nak datangkan benda dalam agama yang Nabi tak kata, tapi dia reka biar jadi ada. Siapa yang berdusta ke atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia sedang menempah tempatnya di neraka. Jadi agama ni ada bukti yang menjaga dia. Tiba-tiba kalau dia reka satu benda tak ada dalam agama, dia menempah tiket atau tempat di neraka. Wal'iyadzubillah, kita berlindung dengan Allah daripada perkara tersebut.
Sebab tu hadis palsu ni berat. Quran orang kafir pun dah surrender, tak boleh nak tukar. Tapi mereka berani dengan soal hadis palsu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata yang berpecah Yahudi dan Nasrani tadi kan, mana kesudahan dia? Orang-orang yang meninggalkan perintah Allah, orang kufur kepada Allah, orang yang menolak bukti bayinah yang Allah Ta'ala wahyukan, di mana kesudahan? Formula dia macam mana? Allah turunkan bukti, Allah turunkan bayinah, kemudian orang ikut. Apa jadi dia? Gini, Allah turunkan, ada orang tinggalkan, kufur. Apa kaedah dia? Ni formula Allah Ta'ala ajar. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kafir ni apa maksud kafir? Kafir ni jahada. Kafara jahada. Jahada ni makna menolak. Datang bukti, dia kata ginilah, ada bukti tapi aku tak nak pakai ya. Kamu pakai, aku tak nak. Sama ada dia jadi ahli kitab, dia pakai Taurat, dia pakai Injil, tapi dia tolak Quran. Ahli kitab, dia beriman tak dengan Nabi Musa? Beriman. Beriman tak dengan Nabi Isa? Beriman. Habis itu masalah dia apa? Dia kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal musyrikin, orang musyrikin apa pula? Orang yang mempersekutukan Allah. So apa kesudahan mereka? Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka berada dalam neraka Jahannam, kekal mereka di dalamnya. Sebab tu kita pun bimbang dan kita pun sedih kalau ada orang yang baik, tapi baik dengan manusia, kufur dengan Allah. Sebab Allah yang kata, formula ni Allah bagi. Orang yang kufur, sama ada di ahli kitab ataupun dia orang musyrikin, maka dia berada dalam neraka Jahannam. Baik setara mana pun dia tak boleh lari daripada formula yang Allah Ta'ala tetapkan. Kerana baik dia dengan manusia, tapi kufur dia dengan Allah. Sebaik-baik siapa contohnya? Pak cik Nabi lah, Abu Talib. Baik dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantu dakwah Nabi, lindungi Nabi, jaga Nabi daripada kecil lagi. Tapi akhirnya dia meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Apa dia agamanya Abdul Muttalib? Orang Mekah masa tu menyembah berhala. Di mana kesudahan Abu Talib padahal dia baik dengan Nabi? Mana kesudahan dia? Kesudahan dia bersama dengan ayat ni. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk binatang yang melata, seburuk-buruk atau sejahat-jahat makhluk. Orang kafir ni Allah declare dia sebagai sejahat-jahat makhluk, lebih jahat daripada binatang. Sebab binatang tak boleh cakap, tak boleh fikir, tapi reti sembah Tuhan. Reti dia sembah Tuhan. Pokok tasbih, bintang bertasbih, bulan bertasbih, binatang-binatang semua, ikan, reti dia bertasbih, walaupun dia ni tidak sehebat akal manusia. Jadi manusia tiba-tiba diberikan akal, kufur dengan Allah, kufur dengan keterangan Allah, maka Allah letak satu gelaran kepada mereka, ulaika hum syarrul bariyah, sejahat-jahat makhluk. Lalu Allah Ta'ala letak satu formula lain.
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bayyinah datang, Quran turun. Siapa dia bawa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Datang kepada mereka, mereka dengar, mereka faham, mereka beriman, kemudian mereka beramal. Mereka memenuhi tujuan Allah ciptakan mereka, dan mereka memenuhi tujuan diturunkan bayyinah. So apa keadaan dia? Beza. Formula nombor 2, formula nombor 1, bayyinah kufur, kesudahan neraka. Formula nombor 2, bayyinah iman dan amal. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Beriman dengan apa? Beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan memberi bayyinah kepada manusia. Bayyinah ni maksud apa? Bukti. Beriman, kemudian apa? Wa 'amilus shalihat, beramal dengan amalan saleh yang datang bukti-bukti tentangnya. Mana kesudahan dia? Ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni di sisi Tuhan mereka. Jannatu 'adnin, syurga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal mereka di dalam syurga tersebut buat selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah redha kepada mereka, mereka pula redha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah, demikian itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi formula dah tahu dah, formula nombor 2, datang bayyinah, beriman, kemudian beramal dengan apa yang ditunjukkan oleh bayyinah tadi. Dia akan jadi sebaik-baik makhluk, dan kedudukan mereka berada di dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lantas Allah redha ke atas mereka, dan mereka juga redha kepada Allah. Itulah balasan bagi orang-orang yang dulunya takut kepada Tuhan, yakni sebelum duduk dalam syurga tu, dulunya mereka orang yang takut kepada Tuhan pencipta sekalian alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada bayyinah. Semoga Allah Ta'ala memberi kepada kita kefahaman tentang bayyinah, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang mengikuti petunjuk bayyinah. Mana al-bayyinah dia? Ni, al-bayyinah, Al-Quranul Karim. Petunjuk dari Allah, daripada awal sampai akhir, daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, semua yang terkandung dalam ni adalah petunjuk bagi manusia. Dzalikal kitabu la raiba fih, kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita pergi kepada surah Az-Zalzalah. Masuk surah satu lagi. Sebab kita kalau boleh baca banyak sikit sebelum minggu ni last dah ni. Minggu ni last. Cepatnya Ramadan. Isnin hari ni, Selasa, Rabu, Khamis. 3 hari habis kelas kita lah. Jumaat kalau ada
InsyaAllah kalau ada bolehlah Jumaat last. Lepas tu tak adalah Sabtu Ahad kuliah online. Isnin pula tu nak raya dah lah. Kejap Allahu Akbar. Belum sempat habis manisnya Quran yang kita dengar. Baik, kita baca surah Az-Zalzalah pula. Makna dia apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Az-Zalzalah ni makna goncangan, goncang. Zilzal dalam bahasa Arab gempa bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Allah goncang sungguh. Apa yang berlaku dalam goncangan tersebut? Gunung ganang hancur, lautan meletus. Kalau kita duk tengok tenang, damai, digoncang oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian hasil goncangan tersebut, natijah dia apa? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Setelah berlakunya gempa yang sangat dahsyat, maka bumi pun mengeluarkan beban-bebannya. Apakah yang dimaksudkan dengan beban-beban yang terkandung dalam bumi? Beban-beban bumi ialah apa yang dulu duduk di permukaan bumi kemudian ditanam dalam perut bumi. Dulu dia hidup atas permukaan bumi, kemudian dia ditanam dalam perut bumi. Apa dia? Manusia. Maka bumi pun memuntahkan manusia-manusia. Bahasa kita muntah tu maknanya kubur-kubur dibongkar, terbelah. Kubur-kubur terbelah sehingga manusia bangkit. Setelah itu apa berlaku? Wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Manusia bertanya, apa dah berlaku pada bumi? Bumi yang dulu kita duduk, kita tinggal, dah tak ada dah. Apa yang berlaku pada bumi? Kenapa kita bangkit hari ni? Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Maka pada hari tersebut bumi menyampaikan beritanya. Bumi jadi reporter. Pada hari tersebut bumi menceritakan kisahnya. Kepada siapa? Kepada tuan dia. Siapa tuan bumi? Allah. Bumi pun cerita, ya Allah, waktu dulu aku, dia ni fulan bin fulan, macam ni keadaan dia. Fulan bin fulan, macam ni keadaan dia. Bumi menceritakan kisah dia. Sekian hari bulan di tempat sekian-sekian, ini yang berlaku pada waktu itu. Bumi menjadi saksi kepada semua perlakuan yang berlaku di atas permukaan bumi dan juga selama alam dunia ni ada. Kalau kita rasa boleh melakukan sesuatu tanpa berpijak di atas bumi, silalah. Tapi jangan lupa, kalau naik ke angkasa pun langit akan menceritakan juga cerita dia. Tak ada tempat. Semua makhluk ni tunduk kepada Allah. Masa tu Allah suruh dia cerita apa yang manusia buat pada waktu dulu. Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Dia menceritakan cerita dia. Kita kata, macam mana bumi boleh cerita? Bumi kan bumi, dia mana pandai cakap? Kita kata, Allah kata apa? Bi anna rabbaka awhalaha. Okey? Kerana sesungguhnya Tuhanmu yang telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Tuhan kata ke bumi, hei bumi, mun cerita. Dan Allah kata macam tu, Allah yang menjadikan bumi itu boleh
Masa tu semua benda hak dulu kita kata tak boleh, kita tengok tak boleh bercakap, boleh bercakap belaka. Tangan kita mana ada cakap suara, tak ada. Tangan bercakap, kaki bercakap, mata bercakap, telinga bercakap. Hak tak boleh cakapnya, hak selama atas dunia ada cakap. Mulut dicuci kucing. Mu diam, dengar semua persaksian. Kaki bagi saksi. Siapa pun? Kulit manusia ni, kulit bersaksi. Kita akan baca kalau panjang waktu sampai satu surah. Mulut kata kepada saksi, kepada kulit dia. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Hei kulit, kenapa kamu bersaksi ke atas kami kulit? Kulit jawab, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kulit kata, hari ini Allah bagi kami bercakap sebagaimana Allah bagi semua benda cakap. Alladhi antaqa kulla syai'. Semua benda Allah bagi cakap masa tu, termasuklah bumi. Bumi, batu mana, gunung mana kita pergi, ceruk mana kita buat maksiat, semuanya dia akan cerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tak ada tempat yang selamat melainkan berada dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Yakni jangan buat maksiat, buat ketaatan. Kalau ada buat maksiat, istighfar, minta ampun. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Pada hari tersebut manusia akan menjadi berpuak-puak, yakni berkelompok-kelompok. Allah akan bagi pada hari tersebut, hari goncangan, hari gempaan, hari kiamat ni. Pada hari tersebut manusia akan berada dalam kelompok-kelompok. Kelompok mana? Hak mana baik, duduk sama-sama hak baik. Hak mana jahat, duduk sama-sama hak jahat. Tuan-tuan, lah ni kita duduk sekali kita rasa sama je. Tu orang tu tak semayang pun dia harta kaya-raya lagi daripada kita. Learning. Tu dia pun orang kafir pun sedap yang elok je dia. Kata dia lagi besar, rumah dia lagi besar. Aku semayang 5 waktu, pakai motor buruk daripada dulu sampai sekarang. Tak naik-naik taraf ni. Ke mana? Learning. Orang kafir ke orang beriman, learning. Allah Ta'ala belum buat lagi pengadilannya. Sampai satu masa bangkit hari kiamat, di saat itu Allah akan ashtatan, yasdurun nasu ashtatan. Allah akan bagikan manusia kelompok. Orang belah hak baik beriman kepada Allah, duduk belah sini. Mana yang tak beriman kepada Allah, duduk sini. Tak beriman kepada Allah ni apa buat? Pergi carilah Tuhanmu dulu. Di saat itu menangis, tak kata apa dah. Yang dulu beriman kepada Allah, dia rasa seronok, alhamdulillah, alhamdulillah, dulu aku sembah Allah, sekarang ni di akhirat Allah lah Tuhan yang sebenar. Lalu dia rasa seronok, dia rasa bangga, dia rasa alhamdulillah, kerana Tuhan yang dulu aku sembah di dunia adalah Tuhan yang sebenar-benarnya berkuasa di akhirat. Tapi kalau kumpulan yang sebelah lagi, Allah Ta'ala kata dia, mungkin cari Tuhan-Tuhanmu dulu atas dunia. Selama di dunia dia sembah Tuhan-Tuhan yang palsu. Dia tertipu dengan skema-skema agama. Hak ni kata dia tu Tuhan, hak ni kata buat patung, hak ni Tuhan, hak ni kata matahari Tuhan, ni kata bulan Tuhan, ni kata pokok Tuhan. Allah Ta'ala kata hari ni mungkin cari Tuhan-Tuhan. Allah tak cakap dengan dia, Allah tak tolong dia, Allah. Pasal apa dia tak beriman kepada Allah? Masa tu barulah manusia akan menyesal. Hak beriman pula, ada yang buat baik, ada yang buat jahat, itu kiraan cara lain pula. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Berkelompok. Tujuan apa? Liyurau a'malahum, untuk mereka lihat amalan mereka.
Amalan di mana? Amalan sewaktu hidup di dunia. Lah ni lah apa yang kita buat hari ni, kita akan dipertontonkan dan dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka pada hari tersebut, siapa yang buat sebesar zarah sekalipun dari kebaikan, dia akan tengok balik kebaikan tersebut. Tengok mana? Dalam kitab catatan amalan dia. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Begitulah juga sebaliknya, kalau dia buat kejahatan di dunia sebesar zarah sekalipun, dia akan tengok kejahatan tersebut ada dalam kitab catatan amalan dia, dan dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mensia-siakan amalan hamba-hambanya. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas dengan balasan yang setimpal dengannya. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita pada hari goncangan dan hari kiamat tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk beramal selama waktu masih ada. Dan jangan lupa kita berada di sebaik-baik hari, sebaik-baik waktu 10 akhir Ramadan. Peluang untuk kita melipat gandakan amalan supaya nanti di hari akhirat kelak, bila kita buka kitab catatan amalan, kita dapat pahala amalan kebaikan yang melebihi umur kita. Kita hidup berapa? Mungkin 40, 50, 60 tahun. Tengok-tengok dapat amalan lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Oh, dia jumpa Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Jadi masa masih lagi berbaki Ramadan. Hari ini 23 Ramadan. Semalam malam ganjil yang kedua. So kita dah kata Nabi SAW suruh cari dalam malam ganjil, ada 5 kali malam ganjil. 2 dah terlepas. Bukan dah terlepas, 2 dah berlalu. 21, 23. Kita pun tak tahu malam mana. Tapi ada 3 lagi, malam 25, malam 27, malam 29. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki dapat Lailatul Qadar. Bukan sekadar dapat Lailatul Qadar, dapat beramal padanya dengan amalan kebaikan yang banyak, insyaallah, insyaallah, insyaallah. Wallahu taala alam. Kita akan sambung besok hari pada surah Wal Adiyat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jangan lupa solat dulu 2 rakaat sebelum balik, dapatkan pahala sebesar pahala haji dan umrah. Dengan salat 2 rakaat setelah terbitnya matahari.